Singapura memberikan kelulusan bersyarat kepada syarikat pembekal tenaga Sun Cable untuk mengimport 1.75 gigawatt elektrik tenaga suria dari Australia. Projek tersebut bakal menjadi prasarana tenaga suria terbesar di dunia, membekalkan elektrik menerusi kabel dasar laut sepanjang 4,300 kilometer yang melepasi perairan Indonesia untuk sampai ke Singapura. Sun Cable menyatakan bahawa projek bernilai 13,5 bilion dolar Amerika itu dijangka memanfaatkan tenaga suria dari wilayah utara Australia. Jumlah tenaga boleh dibaharui yang dibekalkannya nanti membentuk sekitar 15% daripada jumlah keperluan elektrik Singapura. Projek ini akan menyumbang ke arah sasaran Singapura untuk mengimport 6 gigawatt elektrik rendah karbon menjelang tahun 2035. Penguasa pasaran tenaga EMA menjelaskan projek tersebut berdaya maju secara teknikal dan komersil dinilai daripada saranan dan maklumat yang diterima setakat ini. Namun pihak Sun Cable perlu mengemas-kini saranannya untuk memenuhi syarat-syarat EMA sebelum projek tersebut layak mendapatkan lesen bersyarat. Di sidang Puncak Tenaga Bersih Asia siang tadi, Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Dr. Tan See Leng berkongsi manfaat projek tersebut. This is an ambitious project, considering the scale and the distance between Australia and Singapore. Time will be needed to develop it, and we expect it to come online only after 2035. But when completed, the project will be a meaningful complement to the ASEAN power grid. Singapura menyekat 10 lelaman online yang ada kaitan dengan pelaku-pelaku luar negara. Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA dan Penguasa Pembangunan Infokom Media MDA menyatakan laman-laman itu boleh digunakan untuk kempen-kempen maklumat menentang negara ini. Pemerintah merancang untuk menyemak semula Akta Penyiaran bagi potensi kemaskini. Ia memandangkan buat masa ini akta tersebut tidak memperuntukkan undang-undang campur tangan luar Singapura untuk menangani lelaman seumpama itu. 10 laman ini beroperasi di bawah tema yang sama. Ia dicipta untuk kelihatan seperti lelaman Singapura dengan membubuhkan istilah-istilah yang berkaitan dengan negara ini dalam nama domainnya. Ia secara terang-terangan memaparkan gambar-gambar dan kandungan yang jelas menyerupai laman-laman setempat yang cukup dikenali. Bukan itu sahaja, kebanyakan laman ini juga menampilkan kandungan mengenai Singapura yang dijana oleh kecerdasan buatan AI lantas mengaburkan kesahihannya. Pemerintah menyatakan ini merupakan taktik-taktik lazim yang digunakan oleh pelaku-pelaku asing yang berniat jahat dengan tujuan memanipulasi tanggapan masyarakat. Dengan mencipta lelaman yang menarik minat khalayak setempat, para pelaku ini cuba menyebarkan kepalsuan tentang Singapura, menghasut ketegangan sosial dan menjejas kepercayaan orang ramai terhadap institusi-institusi awam di sini. Selepas mengkaji laman-laman tersebut, MHA mendedahkan bahawa kebanyakan daripadanya terkait dengan rangkaian global saluran berita tidak sahih yang sebelum ini pernah dikenal pasti oleh para penyelidik keselamatan siber. MHA menggesa rakyat Singapura supaya kekal berwaspada apabila menggunakan kandungan online dan sentiasa berjaga-jaga terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh laman-laman tidak sahih sebegini. Pemerintah Singapura menyangkal dakwaan-dakwaan bahawa Encik Lee Hsien Yang dan keluarganya adalah mangsa penganiayaan politik sambil menyifatkannya sebagai tidak berasas. Ini setelah Encik Lee berkata beliau kini seorang pelarian politik yang memohon suaka politik di Britain. Menjawab pertanyaan dari media Britain The Guardian, pemerintah Singapura menyatakan dapatan undang-undang terhadap Encik Lee oleh sebuah badan kehakiman bebas dirakamkan dengan baik dan terbuka kepada umum. Encik Lee ialah anak bongsu kepada Perdana Menteri Pengasas Lee Kuan Yew dan adik kepada Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Dalam satu catatan Facebook hari ini, Encik Lee Hsien Yang mendakwa beliau memohon perlindungan suaka pada 2022 sebagai pilihan terakhir. Beliau juga mendakwa adanya serangan-serangan pemerintah terhadap dirinya serta keluarganya. Maka itu, kata Encik Lee Hsien Yang, Britain menetapkan bahawa beliau menghadapi risiko penganiayaan yang berasas dan tidak boleh kembali ke Singapura dengan selamat.
Dalam responsnya, pemerintah Singapura menyanggah dakwaan-dakwaan bahawa prosiding disiplin profesional terhadap isteri Encik Lee adalah tidak berasas, yang merujuk kepada dapatan daripada prosiding bahawa Cik Lee Swet Fen, seorang peguam, bertindak tanpa mengindahkan sepenuhnya kepentingan mendiang Encik Lee Kuan Yew ketika mengendalikan wasiat terakhirnya. Pemerintah menambah mahkamah mendapati bahawa pasangan suami isteri itu berbohong di bawah angkat sumpah semasa prosiding tersebut. Polis meminta pasangan itu untuk membantu dalam siasatan pada Jun 2022, tetapi kedua-duanya meninggalkan Singapura. Mereka memberitahu polis menerusi email bahawa mereka tidak akan mengambil bahagian dalam siasatan itu. Pemerintah menyatakan tiada sekatan undang-undang ke atas pasangan itu untuk pulang ke Singapura dan mereka sentiasa bebas untuk kembali ke tanah air. Pemerintah juga menarik perhatian bahawa tiada sekatan undang-undang dikenakan ke atas anak lelaki Encik Lee Hsien Yang iaitu Lee Sheng Wu untuk pulang ke Singapura. Encik Lee sebelum ini didenda kerana menghina mahkamah pada 2020. Beliau tidak menghadapi sebarang pertuduhan lain. Pemerintah turut menekankan tiada sesiapa yang terlepas daripada undang-undang di Singapura dan sesiapa sahaja termasuk anak Perdana Menteri pengasas boleh disiasat dan dihadapkan ke mahkamah. Dan saudara, persengketaan antara Encik Lee Hsien Yang dengan abangnya Menteri Kanan Lee Hsien Loong melibatkan rumah keluarga mereka di 38 Oxley Road. Dalam jawapannya kepada The Guardian, pemerintah Singapura menyatakan ia sudah beberapa kali menjelaskan bahawa SM Lee menarik diri daripada semua perkara yang berkaitan dengan hartanah itu. SM Lee juga tidak dirujuk oleh pihak berkuasa berhubung sebarang keputusan yang berkaitan dengan ahli keluarganya. Encik Lee Hsien Yang dan kakaknya mendiang Dr. Lee Wei Ling sebelum ini menuduh SM Lee menyalahgunakan pengaruhnya dalam pemerintah bagi mencapai agenda politiknya sendiri. Encik Lee dan mendiang Dr. Lee mendakwa bahawa mereka berasa terancam ketika cuba untuk merobohkan rumah ini seperti mana mengikut kehendak ibu bapa mereka. Di pihaknya, pemerintah menyatakan ia mengambil kira pandangan-pandangan mendiang Encik Lee Kuan Yew berhubung rumah itu. Menurut pemerintah, meskipun mendiang Encik Lee Kuan Yew lebih memilih untuk merobohkan rumah tersebut, beliau juga bersedia untuk menimbangkan pilihan-pilihan lain seperti mengubah elok bahagian dalamannya. Perbicaraan bagi kes Setiausaha Agung Parti Pekerja WP Pritam Singh ditangguhkan ke petang esok kerana peguam belanya Andre Jumaboy kurang sihat dan menyerahkan sijil cuti sakit selama 2 hari. Rakan pasukan pembela Encik Aristotle Emmanuel Eng memberitahu mahkamah demikian menyusuli penangguhan prosiding sekitar sejam pagi tadi. Sijil cuti sakit itu menyatakan bahawa Encik Jumaboy tidak sihat untuk hadir ke mahkamah. Encik Eng meminta mahkamah menangguhkan perbicaraan sehingga petang esok. Timbalan Ketua Hakim Daerah Liuk Tan meminta agar sijil cuti sakit itu dimuat naik. Beliau kemudian bertanya kepada pihak pendakwa sama ada mereka bersetuju dengan penangguhan tersebut. Timbalan Peguam Negara Ang Ching Hock menjawab bahawa beliau tiada masalah dengan penangguhan itu. Kira-kira 14,000 rumah akan didirikan di 2 kawasan perumahan baru di bahagian utara Singapura menjelang 2035. 2 tapak itu terletak di Sembawang North dan Woodlands North Coast yang dekat dengan Causeway. Rancangan pembangunannya termasuk rumah privat dan perumahan awam. Projek HDB pertama bagi kedua-dua kawasan itu akan dilancarkan tahun depan. Di Sembawang North akan ada sekitar 10,000 rumah baru, 8,000 flat BTO dan 2,000 unit privat. Di tengah-tengah kawasan itu adalah sebuah pusat kejiranan di mana penduduk boleh menikmati pengalaman membeli belah, menjamu selera dan bersenam. Sementara di Woodlands North Coast pula, kira-kira 4,000 rumah baru akan disediakan. Kawasan itu akan diubah menjadi sebuah destinasi pesisiran dengan kegunaan campuran. Para penduduknya nanti boleh menikmati pemandangan Woodlands Waterfront dan Taman Admiralty. HDB menyatakan pembangunan tersebut akan menambah kepada taburan perumahan awam sedia ada di serata negara. Rancangan itu diumumkan semasa satu majlis anugerah yang mengiktiraf perunding dan pemaju yang melaksanakan projek-projek perumahan.
One major development is the upcoming Johor Bahru Singapore RTS link, or Rapid Transit Link, which is expected to be completed by the end of 2026. This will play a significant role in our transformation plans for the Northern Gateway to become a vibrant mixed-use commercial node with high-value manufacturing and general industry. Residents in Woodlands North will benefit from faster cross-border travel, as well as better access to more job opportunities that are closer to home.